Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 5.8% tahun depan disokong pemulihan permintaan luaran dan domestik. Demikian menurut edisi terkini World Bank Malaysia Economic Monitor Staying Afloat, di mana pengarah negara Bank Dunia bagi Brunei, Malaysia, Filipina dan Thailand, Diame Diop berkata, namun begitu, unjuran tahun harapan itu kekal diselubungi beberapa risiko penurunan termasuk varian baru COVID-19, pertumbuhan global dan juga serantau yang lemah daripada jangkaan. Ruang fiskal yang terhad kekal menjadi cabaran kepada Malaysia dengan hasil kerajaan persekutuan yang merosot sejak 2013 diunjurkan mencecah 14.3% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK 2022. Bagi mengulas lanjut apakah jangkaan kita untuk tahun depan, kita bersama dengan Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kalau kita melihat kepada 2 tahun selepas pasca pandemik COVID-19, kali ini pula kita ada bencana banjir yang negeri-negeri penting ekonomi juga terjejas teruk, kita katakan ya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa jangkaan ekonomi kita tahun hadapan dengan hiccup seperti ini, Doktor? Okey, pertamanya bila berdiskusi tentang suasana ekonomi dalam konteks masa, memang kita dapat lari bahawa situasi yang begitu fluid, begitu cepat berubah-ubah. Ianya amat berbeza dengan situasi ekonomi yang lepas-lepas lah. Jadi kita kena cakna tentang cabaran ekonomi yang baru ini. Sebelum ini ialah kita dah berbincang tentang secara panjang lebar berkenaan impak COVID-19. Dan kini terbaru kita melihat impak daripada bencana banjir yang telah melanda negara kita. Justru sudah pasti momentum pemulihan ekonomi itu akan terjejas, tetapi kalau kita nak kata dia akan terus-menerus kekal negatif tu, susah juga, pasal kita dah dapat lihat tanda-tanda pemulihan ekonomi itu jelas ketara. Dan di samping itu juga respon daripada dasar seperti dasar fiskal, dasar monetary seharusnya dapat membantu sedikit sebanyak untuk melegakan kecabaran ekonomi tersebut. Namun apa yang pasti jangkaan ataupun jangka hayat sesuatu unjuran ekonomi itu buat masa ini saya lihat sangat-sangat pendek dan ianya sangat berisiko untuk diubah, disemak semula berikutan suasana ekonomi yang begitu masih lagi banyak dia punya cabaran-cabaran yang perlu kita amati. Kalau kita melihat bahawa pemulihan ekonomi ini amat bergantung kepada berapa banyak kita berbelanja. Bajet 2022 adalah expansionary budget. Kita melihat kepada itu adalah approach kerajaan sendiri untuk bergerak ke hadapan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa dengan hasil yang kurang, expansionary budget, keseimbangan itu untuk pihak kerajaan sendiri, kerana pemulihan tanpa pembelanjaan amat sukar untuk dicapai. Benar Najib. Sebenarnya bila bercakap tentang KDNK ataupun pertumbuhan, sebenarnya dia amat bergantung kepada berapa cepat kita boleh berbelanja, dan maksudnya setiap perancangan yang telah dirancang, merealisasikan rancangan tersebut juga adalah penting. Namun kalau kita dah merancang sedemikian rupa besarnya bajet dan sebagainya, namun kalau perbelanjaan tersebut tidak dapat direalisasikan dalam timeline yang telah kita tetapkan, sudah pasti dia akan menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi tersebut. Di sini saya nampak apa yang penting adalah aspek pelaksanaan, aspek koordinasi di antara agensi-agensi kerajaan supaya apa yang dah dirancang mengambil kira tentang cabaran ekonomi semasa dapat dilaksanakan dalam keadaan yang begitu lancar, begitu berkoordinasi, supaya kesan itu kita dapat lihat dengan jelas. Dan diharapkan orang kata itu apa sahaja bentuk unjuran ekonomi itu dapat dicapai. Jadi kita perlu meneliti perincian bagaimana pelaksanaan perbelanjaan itu dapat dilaksanakan. Itu juga satu aspek yang perlu diambil kira lah.
Doktor, kalau kita melihat juga aspek pengangguran ini adalah aspek yang penting kerana semakin pulih ekonomi, semakin ramailah kita dapat membawa masuk pekerja ke dalam sektor pekerjaan tersebut. Kalau kita melihat angka terbaru sudah semakin menurun 3.4% tidak silap saya angka terkini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa ini adalah on the right track, berada dalam landasan yang betul untuk kita bergerak ke tahun 2022 dari segi menyediakan peluang pekerjaan ataupun membawa masuk tenaga kerja ke dalam sektor pekerjaan itu? Benar Najib. Kalau kita melihat data-data ekonomi seperti data pekerjaan, data kadar pengangguran, sebenarnya ataupun hakikatnya kita berada dalam landasan yang betul. Kerana kalau kita melihat kadar pengangguran telah pun menurun dari paras 4.8% pada bulan Julai dan bulan Ogos dan kini telah pun berlega dalam sekitar 4.3%. Jadi masih tinggi tetapi sekurang-kurangnya setidak-tidaknya momentum kadar pengangguran itu mencatatkan momentum penurunan. Ini bererti ramai yang menganggur telah pun mendapat pekerjaan dan ini sudah pasti akan menterjemahkan penerimaan pendapatan dan pembelanjaan pendapatan tersebut akan dibelanjakan. Namun disebabkan faktor banjir dan sebagainya sudah pasti akan berlaku ketidakseimbangan dalam tempoh yang terdekat ini. Di sini sekali lagi koordinasi dari segi bantuan kerajaan ataupun dari segi bagaimana program kerajaan ini diwawarkan kepada rakyat. Contohnya seperti My Jobs Portal tadi kan. Maksudnya bagaimana pihak swasta sebagai contoh dapat membantu dan perkara ini perlu kita hebahkan kepada rakyat jelata supaya mereka tahu ke mana hala tuju sekiranya mereka mahu mencari pekerjaan. Jadi nak bercakap tentang landasan berdasarkan data ekonomi, saya merasakan kita berada dalam landasan yang betul untuk mencatatkan pertumbuhan ataupun pemulihan ekonomi yang lebih baik lagi pada tahun hadapan. Okey, sudah pasti kita banyak belajar daripada COVID-19 2 tahun yang lepas. Kita pun sudah tahu sektor mana dan segmen mana yang harus diberikan tumpuan untuk kita memberikan pemulihan kepada ekonomi. Adakah pada pandangan doktor sendiri tahun 2022 fokus kita itu tepat untuk pemulihan ekonomi? Yalah, bercakap tentang ekonomi Malaysia ni, kita tidak dapat lari daripada suasana ekonomi global kerana Malaysia merupakan negara yang negara pedagang yang mana sektor ekspor import mempunyai suatu nisbah yang agak besar juga dan dia mempunyai trickle down effect kepada sektor-sektor yang lain di dalam ekonomi domestik. Jadi kita melihat sektor seperti sektor elektronik dan electrical merupakan suatu sektor antara sektor yang utama yang dijangka akan memacu pertumbuhan ekonomi pada tahun hadapan dan sektor ini sentiasa mendapat perhatian dan kita dapat lihat berita terbaru seperti Intel telah pun bersetuju untuk melabur lebih banyak lagi di negara kita. Saya kira penumpuan sektor ekonomi itu saya kira masih berada dalam keadaan yang betul dan apa yang penting sekali kita kena pastikan bahawa mismatch of skill tu ataupun keperluan industri dari sudut buruh tu dapat diselaraskan kerana walaupun kita bercakap tentang untuk automasi dan sebagainya berlaku juga ketidakseimbangan di dalam permintaan buruh di kalangan industri. Jadi di sini perlu ada suatu perancangan yang teliti supaya pihak universiti sebagai contoh tahu apakah bentuk tenaga buruh yang sesuai yang sekarang ini dalam permintaan untuk diselaraskan dengan permintaan industri. Jadi perkara-perkara ini perlu diselaraskan supaya industri yang sedia ada ni dapat berkembang dengan lebih baik lagi pada tahun hadapan. Doktor, secara ringkas kita melihat kepada tekanan harga barang sebagai contoh, ini antara kegusaran utama untuk kita memastikan bahawa kesan berantai ekonomi itu tidak berlaku. Inflasi kita masih lagi tinggi kalau kita lihat tekanan harga barang itulah. Kalau di peringkat antarabangsa juga, ini bukan satu-satu yang asing. Di Amerika Syarikat juga hyperinflasi kalau kita sifatkan berlaku di UK juga dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat trend inflasi ini? Ya, inflasi memang meningkat ya. Kalau kita lihat yang angka terkini 3.3% pada bulan November, tapi pecahan tu lagi saya beri perhatianlah. Contoh pecahan dalam sektor makanan. Peningkatan di dalam indeks sub-indeks untuk daging segar fresh meat meningkat sebanyak 11.7%. Dan kalau kita lihat minyak masak pun meningkat sebanyak 5.1%.
sayur segar pun meningkat 3.7%, herba-herba pun meningkat sebanyak 3.1%. Justru apa yang perlu dilakukan dalam tempoh yang terdekat ni untuk memastikan, satu, pertamanya adalah dari segi sudut bekalan makanan sentiasa mencukupi untuk kita agihkan kepada rakyat Malaysia. Kemudian amalan-amalan perniagaan yang salah seperti perbuatan sorok, manipulasi harga dan sebagainya perlu dipantau, dan di sini pelaksanaan ataupun penguatkuasaan berdasarkan akta yang sedia ada perlu dipergiatkan supaya amalan perniagaan yang songsang ni dapat kita cegah, dan diharapkan akan mewujudkan satu suasana harga yang lebih stabil dan munasabah lah. Jadi kalau perkara ini tak dapat dikawal, boleh menjejaskan ekonomi negara. Okey, Dr. Hafizam Nizam, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Itu juga untuk tahun 2022. Ada banyak aspek boleh kita bincangkan tentang unjuran ekonomi 2022. Kami di Astro Awani akan terus membawakan perkembangan terkini dari masa ke masa di laman web kami astroawani.com. Sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum, salam hormat.